So apabila kita pecahkan dalam bentuk partial fraction kita, dia akan kita akan pecahkan kepada 3 sebab ada 3 part, 3 bahagian sini. 1 2 3. Jadi A per S itu 1 tambah B per S tambah 1 itu 2 tambah C per S tolak 1. Itu yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, contoh yang kedua masih pada linear factor. Okey, partial fraction method tapi masih dalam linear factor. Okey, determine the inverse Laplace transform for inverse Laplace transform S square plus 1 over S times S plus 1 times S minus 1. Okey, partial fraction. Okey, ini sedikit berbeza dengan tadi. Yang tadi tu kita ada A dan B, ya kan? Dan yang kedua ni, contoh yang kedua ni kita perhatikan. Okey. Okey, ini adalah soalannya. So apabila kita pecahkan dalam bentuk partial fraction kita, dia akan kita akan pecahkan kepada 3 sebab ada 3 part, 3 bahagian sini. 1 2 3. Jadi A per S itu 1 tambah B per S tambah 1 itu 2 tambah C per S tolak 1. Itu yang ketiga. Okey, kena berhati-hati di sini untuk partial fraction. Kena lihat denominator kita bagaimana. Okey, untuk kita menuliskan dalam bentuk partial fraction. Okey. Sebab kesilapan di sini dia akan silap keseluruhan jawapan kita. Okey, kena berhati-hati dengan soalan-soalan yang sebegini. Okey, seterusnya proses yang sama. Okey, maksudnya denominator sebelah kiri ni kita darabkan dengan numerator sebelah kanan. Darab dengan A, darab dengan B, darab dengan C. Untuk contoh yang kedua, saya direct saya tulis terus. Dan apabila kamu dah lihat contoh yang pertama, saya dah terangkan step by step kenapa kita dapat nilai sebegini. InsyaAllah saya yakin kamu akan faham. Okey, kenapa saya terus tulis begini. Sebab kita dah faham, kita boleh terus tulis sebegini. Jadi S kuasa 2 tambah 1 sama dengan A darab S tambah 1 darab S tolak 1. Okey, S pergi mana? Kita dah simplify dengan denominator yang ada pada A. Okey. B pula, B adalah B darab S tolak 2. S tambah 1 di mana? S tambah 1 kita dah simplify dengan denominator S tambah 1 yang ada pada B. Begitu juga dengan C. C dia tak ada S tolak 1. Jadi didarabkan dengan C darab S tambah 1. Okey. Selesai. Ini yang pertama, ni yang kedua. Okey. Okey, itu yang kedua. Okey, when S equal to 0. Kenapa 0? Sebab kita samakan di sini S ni yang pertama, first. S sebelum itu S tambah 1 S tolak 1 sama dengan kosong. Kita samakan dengan kosong, jadi di sini akan terpecah 3. Jadi S sama dengan kosong, S tambah 1 sama dengan kosong, jadi S nanti akan jadi negatif 1. Yang ketiga, S tolak 1 sama dengan kosong, jadi S dia sama dengan 1 nanti. Okay, kita akan lihat satu persatu untuk kita mencari nilai A, B dan C. Begitu ya. Okey, yang pertama ni, when S equal to 0, kita masukkan S equal to 0 kepada equation yang kedua ni, kedua tadi kan. Okey. Jadi 0 kuasa 2 tambah 1 jadi 1 dan seterusnya. Okey. Apabila kita masukkan satu persatu, jadi yang kedua ni 0 tambah 1 1, 0 tolak 1 negatif 1. Okey. Jadi tinggallah 1 dan negatif 1. Yang B dan C ni kenapa kosong? Sebab apabila di sini kosong didarabkan dengan B dan S tolak 2, dia akan dapat kosong. Begitu juga dengan C ni. Dikosongkan, kosong darab dengan C dengan S tambah 1 dapat kosong. Sebab tu saya terus tulis kosong di sini. Okey. Seterusnya kita dah dapat dah. Kita punya A adalah negatif 1. Okey. Jadi A sama dengan 1 bahagi
negatif 1. Itu A. Seterusnya, when S equal to negative 1, okay, kita masukkan S sama dengan negatif 1 ke dalam equation yang kedua ini. Okay, apabila kita masukkan, kita akan dapati 2 sama dengan 0 tambah 2B tambah 0. Jadi kita akan dapat B kita adalah sama dengan 1. Okay, kita dah dapat A, kita dah dapat B, okay, dan seterusnya kita cari C. Okay, okay, when S equal to 1, okay, ini untuk yang C, untuk yang ketiga. Okay, dia 1, 2, 3 yang kita samakan dengan 0 tadi. Jadi apabila S sama dengan 1, kita masukkan ke dalam equation yang sama, equation 1 ni. Sorry, equation 2 ni. Okay, kita akan dapati 2 sama dengan 0 tambah 0. 1 tolak 1 sama dengan 0. Darab dengan semuanya ni akan dapat 0. Dan yang ada nilai cuma pada bahagian C, iaitu 2C. Okay, 1 tambah 1, 2 darab 1 jadi 2C. Okay, lepas tu C kita akan dapat 1. Okay, kita dah dapat C sama dengan 1. Kita dah dapat A, kita dah dapat B, kita dah dapat C. Step yang berikutnya adalah kita akan masukkan ke dalam equation yang pertama. Equation yang pertama ni. Okay. Okay, kita tuliskan dalam bentuk ini. Ini bentuk Fs. Jadi, Fs kita adalah negatif 1 per S tambah 1 per S tambah 1 tambah 1 per S tolak 1. Ini apa tadi? Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. So, kita gantikan nilai yang kita peroleh tadi ke dalam equation yang pertama ni. Maka kita akan dapat Fs kita. Daripada Fs ni, kita akan cari berapakah kita punya nilai Ft. Okay, dengan proses inverse of Laplace transform. Itu maksud dia. Okay. Daripada situ, kita kena lihat. Kalau perlu kita lihat formula. Ataupun table of Laplace transform. Okay. Di mana negatif 1 per S asasnya adalah dia adalah 1 per S, mudah saja dia adalah sama dengan 1, kan? Oleh kerana dia ada negatif, ini tertinggal negatif, dia ada negatif Laplace transform bagi 1 per S tambah 1 per S, tambah inverse Laplace transform bagi 1 per S tambah 1 tambah inverse Laplace transform bagi 1 per S tolak 1. Okay, lihat satu persatu, jangan tersilap, tertinggal, macam ni tertinggal negatif, kan? Okay, ini sebagai ingatan. Okay, apabila kita melakukan proses inverse, di situ kita akan dapati Ft kita adalah sama dengan negatif 1. Okay, inverse Laplace transform bagi 1 per S adalah 1. Oleh kerana ada tanda negatif di sini, kita akan dapat negatif 1. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kalau kita lihat kepada table Laplace transform, formula nombor 5 tu, dia adalah apabila di sini positif, ni basic yang kita dah belajar tu, kita akan dapat E kuasa negatif T. Dan yang ketiga, apabila di sini positif, kita akan dapat E kuasa positif T. Jadi ini adalah final answer kita untuk contoh yang kedua ni, di mana Ft kita sama dengan negatif 1 tambah E kuasa negatif T tambah E kuasa T. Okey, demikianlah untuk contoh berkaitan dengan linear vector. Okey, seterusnya kita akan lihat nanti adalah contoh berkaitan dengan repeated linear vector dengan quadratic vector. Okey, ikuti video yang berikutnya.